Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dialog My Channel. Dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda semua cara untuk tukar hard disk dalam laptop kepada solid state drive. Jadi bergantung kepada jenis laptop yang anda pakai, anda keluarkan tools yang ada. Contoh saya pakai screwdriver jenis kecil. So jom kita mulakan. Hard disk saya akan replace kepada solid state drive yang ni Kingston. Jadi hard disk dalam tu sebenarnya kita kena buka tengok dululah. Jangan beli dulu baru buka, takut-takut teknologi lain. Contoh sebenarnya saya dah buka sebelum ni untuk saya dapatkan kepastian jenis hard disk yang dia pakai. Kalau dia pakai hard disk, okeylah, masih pakai hard disk yang jenis SATA ni, kita boleh beli solid state. Port dia jenis SATA. So anda kena buka, check dululah, jangan silap beli lah. Kalau notebook lama yang betul-betul lama dia tak pakai SATA, dia pakai IDE, jadi memang tak boleh upgrade solid state ni. Dan kalau notebook jenis baru, kebanyakannya dah tak pakai solid state jenis SATA ni. Kebanyakan notebook baru dia pakai jenis card seperti M.2, M.2 NVMe. Kalau notebook anda masih pakai teknologi macam ni, jadi boleh ikut macam saya buat. Okey, langkah pertama kita keluarkan skru untuk penutup hard disk ni. Kemudian kita nampak ada tempat untuk twill tu, kita buka saja cover hard disk. Anda boleh nampak hard disk di dalam notebook anda dan anda perasan ada 2 skru kat situ. Keluarkan skru tu. Yang ni bergantung kepada jenis notebook lah. Yang saya buat ni adalah notebook jenis jenama Fujitsu. Dan dia punya model Livebook A530. Memang notebook lama punya ni. Yang ni import daripada Jepun. Generasi pertama i3. Tapi masih lagi boleh pakai lah. Kita upgrade hard disk dia kepada solid state. Jadi dia akan lebih laju. Okey, keluarkan hard disk. Kita tarik saja ke hujung macam tu. Yang ni adalah hard disk. Anda tengok. Ni adalah hard disk drive. Jadi dia ada mechanical dalam tu. Yang sebelah kanan Kingston tu, yang tu adalah solid state. Anda boleh pasang lah. Dia punya saiz pun sebenarnya dari segi ketebalan tu dia lebih tebal daripada solid state. Solid state nipis sikit. Tapi dari segi empat tu samalah. Anda tengok dekat solid state dan juga hard disk, dia menggunakan dia design dia segi empat tepat tu sama saja. Cuma solid state ni lebih ringan berbanding dengan hard disk. Hard disk memang dia berat lah sebab dalam tu ada disk dan juga mechanical parts. Okey, yang ni anda boleh buat apa? Kalau hard disk ni masih hidup, masih boleh berjalan, anda boleh buat dia jadi external drive. So, bolehlah anda backup data-data anda kalau lah anda nak guna lah. Jadi, kita hanya perlu beli casing. Dekat Shopee ada, Lazada ada casing untuk jadikan hard disk ni sebagai external hard disk drive. Dan jangan lupa data yang penting anda boleh backup dululah sebelum kita tukar kepada solid state. Okey, nak pasang anda nampak dia punya port tu dia ada macam bentuk L tu. Pastikan anda masuk dekat bahagian ataupun arah yang betul. Dia ada 2 bahagian. Satu yang kecil tu untuk data, SATA data. Yang panjang sikit tu, yang pendek tu SATA data. Jadi kita sambung dekat dia punya port SATA data. Dan yang panjang tu sebenarnya untuk SATA power. Jadi pastikan kita kalih betul-betul, masuk betul-betul dengan port yang betul. Dia punya pairing tu mesti sama. Kalau kita masuk tak betul, memang tak boleh masuk lah. Kalau kita letak arah yang tak betul, tak tepat kan, memang dia tak boleh masuk dalam port tu. Okey, kita masukkan saja macam tu. Cuma mungkin anda kena tampan sikit dengan jari sebab dia nipis kan. Lepas tu anda tarik saja masuk ke dalam port. Alright, dah masuk securely. Anda nampak dia mudah, sangat mudah je. Kalau port anda tu anda dah susun, anda dah arahkan pada arah yang tepat, dia akan boleh masuk dengan mudah. Kemudian kita pasangkan semula skru yang kita cabut tadi. Contoh yang ni solid state ni dia nipis sikit, jadi saya kena twill sikit lah bahagian hujung tu. Barulah boleh kita buka, barulah kita boleh pasang skru dia semula. Okey, pasangkan balik skru, twillkan sikit. Okey, lepas tu bila dah ketat tu tak ada masalah lah. Awal-awal ni memang dia kena twill sikit bagi dia naik atas. Okey, ketatkan sekadar yang sesuai lah. Jangan terlalu ketat, takut skru nanti rosak.
Kemudian masukkan lagi pada satu bahagian yang lain. Ada 2 skru ya. Kalau anda tengok ni sebenarnya ada 2 skru untuk jenama Fujitsu model Livebook A530 ni. Dia bagi 2 skru saja untuk memegang hard disk. Tapi kita dah replace kepada solid state. Jadi dia pegang solid state pula lah. Alright, bila dah selesai kita boleh tutup semula cover dan pasang semula skru cover hard disk. Yang ni kita dah masukkan solid state. Sebenarnya bahagian ni kita boleh panggil cover untuk storage device lah. Alright, bila dah selesai, kita boleh try on. Dan sebelum kita on, anda kalau nak format terus, contoh macam ni, saya dah buat satu bootable USB drive sebab saya nak terus format komputer ni menggunakan solid state yang baru. Nak install OS ke dalam solid state yang baru. Jadi Cik Amrul pun dah bersedia. Dia dah tolong on power. Jadi kita on saja tanpa perlu kita cucuk pendrive lagi pun tak ada masalah nak. Buka dulu, kita nak tengok dalam BIOS. Kalau anda nak cucuk terus pendrive, nak install terus pun boleh. Contoh macam ni, saya nak check dulu dalam BIOS ni sesuai atau tidak spesifikasi komputer ni untuk kita pasang Windows 10. Saya nak install Windows 10 Okey, kalau tengok sini, anda tengok dalam BIOS, dalam info ni dia punya spek Intel Core M380. 380 ni memang i3 dan dia punya memori 3072MB. 3GB lah maksudnya DDR3. Jadi memang tak ada masalah kalau kita nak install Windows 10. Windows 10 syarat dia untuk 32 bit 1GB sahaja minimum. Untuk 64 bit 2GB minimum. Jadi boleh pasang Windows 10. Alright, bila dah selesai kita boleh save dan exit. Contoh macam ni, sebenarnya saya dah cucuk pendrive, cuma saya belum boot lagi ke dalam pendrive. Kalau laptop ni first time install daripada USB, anda boleh setting balik dekat menu boot. Contoh laptop ni dah pernah install sebelum ni, jadi dia punya setting dekat boot tu saya tak ubah lah, memang dia dah setting pendrive kat atas. So saya hanya perlu save dan exit sahaja. Walaupun kita tak buat perubahan apa kan, kita tengok je, tak apa, kita save and exit. Escape, lepas tu kita pilih exit saving changes. Memang dia dah pilih yang tu, tekan saja pada enter di keyboard. Lepas tu dia naik pula paparan yes, tekan enter. Okey, tunggu sehingga dia loading semula dan dia akan automatic load. Ini dia load pendrive yang saya masukkan tadi. Dalam pendrive ni ada 2 pilihan, 32 bit dan 64 bit. Memang saya install image file, saya download daripada Microsoft ni. Dia ada dua-dua terus mode, senang kalau kita nak install. Untuk notebook ni saya pilih 64 bit. Jadi kita tunggu sahaja file Windows di loading. Bila dah berjaya loading ni, memang kita boleh proceed dengan installation. Okey, cara nak install Windows 10 sebenarnya sama saja dengan cara yang saya share sebelum ni dalam virtual machine. Cuma setting awal-awal ni dia memang berlainan sikit. Sebab fizikal komputer kita kena cucuk lah pendrive macam ni kan. Kalau dalam virtual machine kita hanya browse image file. Kalau fizikal yang real punya komputer, kita cucuk bootable USB dan kita load. Installation dalam komputer tu sama saja dia punya step dengan yang saya share sebelum ini. So sampai sini saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Dedok My. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.